Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi jika audio jelas boleh tolong maklum kepada saya. Jadi hari ini live saya ni ringkas dan ianya berdasarkan beberapa sumber maklumat yang tepat, yang boleh saya percaya, iaitu prestasi Barisan Nasional khususnya UMNO pada 6 pilihan raya negeri ini akan barangkali menjadi titik permulaan kepada pupusnya parti milik Zahid ni. Sebab sekarang kita tahulah UMNO ni sudah jadi parti diktator di bawah kepimpinan Zaid Hamidi, dan ianya akan diambang lah, lebih tepat diambang kepupusan menerusi 6 pilihan raya negeri, ya. So maklumat ini adalah daripada sumber yang boleh dipercayai dan berdasarkan beberapa tinjauan yang diorang buat, dan ada juga maklumat risetkan. Okey. So secara saya dah jelaskan jumlah kerusi yang dipegang oleh PH dengan Barisan Nasional di 6 negeri ini adalah berdasarkan keputusan PRU 14 pada ketika itulah. So masa tu pilihan raya umum dengan PRN serentak, ya. So masa tu anda tahulah UMNO ni dia masih ada sokongan Melayu, dan PH juga ada sokongan Melayu yang boleh walaupun kecil tapi memampukan gabungan itu menjadi kerajaan, kerana PH telah menarik Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum PRU, dan ini telah menarik jumlah tertentu Melayu Islam untuk menyokong PH, membolehkan parti itu untuk menang majoriti mudah, ya. Sebab tanpa sokongan Melayu Islam, kalau kita hanya harapkan sokongan Melayu yang kecil yang menyokong PH ni, tak cukup untuk bentuk kerajaan walaupun semua Cina dengan India sokong PH. Dan ini kita sudah lihat pada PRU 15, ya. Walaupun hampir lebih 90% Cina India ni keluar mengundi, prestasi PH sebenarnya jauh lebih teruk daripada PRU 13, ya. Jadi dengan Cina dengan India sahaja tak boleh, dia tak cukup sokongan Melayu. So keputusan kerusi-kerusi yang ada pada di dalam 6 negeri yang bakal menghadapi PRN ni, kerusi-kerusi itu adalah perolehan berdasarkan sokongan yang ada pada PH dengan BN pada PRU 14. Masa tu banyak sokongan Melayu. Tapi kita sudah lihat pada PRU 15, sokongan Melayu majoritinya sudah beralih kepada yang lah ni duduk sebagai pembangkang, iaitu Perikatan Nasional, dan PH tinggal secebis sikit je sokongan Melayu. UMNO pun tinggal sedikit saja sokongan Melayu, sehingga UMNO jatuh daripada 54 kerusi pada PRU 14 kepada 26 kerusi pada PRU 15. Jadi kita sudah tahu pada 6 PRN ni, kerusi-kerusi PH dengan UMNO ni akan jatuh banyak. Tapi banyak mana? Okey. UMNO dia takut nak isytihar dia kerjasama dengan Anwar dan DAP sebelum PRU, sebab dia takut hilang undi Melayu. Itu pun dia dah teruk, ya. Bayangkan sekarang ramai Melayu meluat dengan UMNO kerana berpeluk dengan DAP, walaupun Zahid melafazkan ikrar demi Allah dia tidak akan kerjasama dengan DAP dengan Anwar, okey, dengan PH. Dia mungkiri janji dia. Kalau dia boleh buat begitu, kalau dia boleh putar belit, macam-macam dia buat, dia kerusi dia sendiri dia hampir kalah. Masakan lepas PRU, lepas membuat semua ni, dia akan boleh dipercayai orang Melayu. Jadi kalau pada PRU 15 sudah hampir tidak ada sokongan Melayu atau sangat sedikit sokongan Melayu, sekarang kita boleh tahulah makin teruklah. Okey, nak main propaganda apa sekalipun, orang Melayu tak akan percaya. PH pun sama. PH pun ramai meluat, walaupun ada
majoriti China dengan India ni, tanya dia kata tak apalah tutup sebelah mata Babak Zaid ni sebab dia pernah Anwar jadi PM. Tetapi bukan semua. Jadi kalau contohnya 10 hingga 20% China dia meluat, ya, ada ramai kat luar sana meluat, dia tak keluar mengundi, ini akan merugikan PH. Jadi PH harapkan sokongan Melayu. Dia harapkan UMNO boleh bawa sekurang-kurangnya 20-30% sokongan Melayu. Tapi sekarang DAP sudah tidak yakin, PH sudah tidak yakin UMNO mampu berikan sokongan itu. Sebab itu PH terpaksa buat peraturan pada PRN, ya. Kerusi yang dimenangi oleh PH, UMNO tidak boleh minta. Begitu juga kerusi yang dimenangi oleh UMNO, PH tidak akan minta. Dia buat peraturan begitu sebab dia tahu majoriti kerusi-kerusi kalau daripada semua negeri, 6 negeri ini adalah kerusi PH, berbanding dengan kerusi UMNO. Kalau banding UMNO dengan PH, PH lebih. Jadi dia tak nak bagi ke UMNO sebab dia tak yakin. Dia tak yakin kalau seorang calon UMNO bertanding, adakah penyokong PH sanggup sokong calon tersebut walaupun mereka kerjasama, ya. Kemudian dia tak yakin kalau seorang calon PH bertanding, adakah penyokong UMNO dia akan dapat sokongan tambahan yang boleh mengatasi, ya, kehilangan sokongan mungkin 10%, 20% Cina yang marah kerana Anwar berpeluk dengan kleptokrat. Jadi PH dengan UMNO ni dalam keadaan terdesak. So bila UMNO dia kata dia akan menang besar dan sebagainya, UMNO sedang memperdaya lah. Menurut jangkaan yang kita dapat, UMNO akan hilang jauh lebih dari separuh kerusi yang dia ada lah ni, ya, kalau kita jumlahkan di 6 negeri. Dan UMNO juga tidak, untuk mengatasi kemungkinan UMNO akan pupus ni, UMNO perlu bertanding lebih banyak kerusi. Tapi macam mana dia nak bertanding lebih banyak kerusi? PH dah buat peraturan, kerusi yang dimenangi oleh PH, UMNO tak boleh minta. Kerusi yang dimenangi oleh UMNO, PH tak boleh minta. Jadi kalau UMNO nak bertanding lebih kerusi di Negeri Sembilan sebagai contoh, macam mana? Negeri Sembilan hanya 2 parti saja yang pegang kerusi, PH dengan BN. Jadi BN tak boleh minta kerusi PH, PH tak boleh minta kerusi yang BN menang. Jadi BN nak kembangkan kerusi yang dia bertanding, tu tak boleh. Di Pulau Pinang, UMNO tak boleh minta kerusi PH. Kalau dia nak bertanding pun ada satu kerusi PAS yang dimenangi oleh PAS kat sana, dia boleh minta. Jadi maksimum pun UMNO boleh bertanding 3 kerusi. Jadi UMNO tak cukup kerusi lah, ni pun dia dalam bahaya nak hilang jauh lebih dari separuh kerusi yang dia ada. Dia nak bertanding lebih pun sukar. Hanya di negeri-negeri tertentu dia boleh bertanding lebih banyak kerusi yang PH tak menang, BN tak menang. Tapi negeri-negeri itu kita tahu gelombang Melayu Islam dia terlalu besar, seperti Kelantan, Terengganu. Mustahil dia nak atasi gelombang itu, ya. So nampak sangat UMNO akan pupus secara logik, dan berdasarkan maklumat, berdasarkan risikan, UMNO is on the verge, diambang, ya, kepupusan, ya. Dan ini kita akan lihat jelas dalam 6 pilihan raya negeri. Begitu juga PH dijangka akan hilang banyak kerusi, tetapi setakat ini saya belum dapat maklumat jangkaan berapa banyak kerusi yang dia ada. Jangan lupa, ya, PRU 15, jangkaan saya berhubung UMNO tepat. Saya satu-satunya yang menjangkakan UMNO akan menang antara 26 hingga 30 kerusi. BN maaf, ya, 26 hingga 30 kerusi. Ya. Cuma kesilapan yang saya lakukan masa tu, saya longgokkan, ya, perikatan dengan GTA bersama. Sepatutnya saya tak longgokkan. Jadi di situ saya tak tahulah nak ramal perikatan secara berasingan dengan GTA. Tetapi babak UMNO BN ni, jangkaan saya adalah tepat. Okey. So maklumat ni memang saya tahulah, cara Dewan Kumpul Maklumat ni saya tahulah kejituan teknik yang mereka gunakan, ya, instruments and all that, ya. Okey. So itu babak perikatan PRN dan jangkaan. Jadi PH dengan BN ni dah cemas, khususnya PH. Jadi sekarang ni puak-puak pro kerajaan, maknanya Laskar Cyber dan sebagainya, sedang mewar-warkan berita palsu dalam social media. Kononnya ada rasa tidak puas hati antara Bersatu dengan PAS. Kononnya ada keretakan. Kononnya di dalam PAS ada 2 kemah. Macam-macam dilontarkan
entah dia petik dari angin, petik dari mana, mereka tengah lontarkan kerana mereka cemas, kerana di dalam PH berlaku perpecahan, di dalam Barisan Nasional berlaku perpecahan antara MCA dengan UMNO, MIC dengan UMNO. Kalau dalam PH, DAP ada benda dia tak puas hati dengan PKR, Amanah tak puas hati dengan ni dan itu dan sebagainya, dan antara PH dengan BN juga rasa tidak puas hati, khususnya kemungkinan UMNO tidak boleh beri sokongan Melayu dan sebagainya. Jadi untuk alihkan perhatian, dia timbulkan isu kononnya Bersatu tak puas hati dengan PAS kerana PAS pergi berjumpa Tun Mahathir, kemudian PAS ada 2 kemah. Tapi kalau anda lihat perjumpaan dengan Tun Mahathir, hampir kesemua ikon Melayu mewakili parti-parti mereka telah berjumpa dengan Tun Mahathir. Malah yang bukan mewakili parti, NGO pun telah berjumpa dengan Tun Mahathir. Cuma ikon-ikon Melayu dari blok kerajaan yang tidak berjumpa Tun Mahathir. Apa yang Tun Mahathir lakukan? Dia lakukan proklamasi Melayu untuk satu padukan Melayu, untuk penyatuan Melayu. Itu tak salah. Malah itu hak orang Melayu untuk bersatu, sama macam orang Cina ada hak untuk bersatu, orang India ada hak untuk bersatu. Tapi nampaknya puak-puak kerajaan ni ada masalah bila cerita proklamasi Melayu. Maknanya ada masalah kalau orang Melayu nak bersatu. Ini yang paling pelik. Dan Hadi pun ada jumpa Tun Mahathir, wakil dari Bersatu pun ada jumpa Tun Mahathir, malah naik presiden dia, pengerusi dia ke naik presiden dia pun ada menandatangani proklamasi Melayu. Anwar Musa pun ada menandatangani proklamasi Melayu, ramai ada menandatangani proklamasi Melayu. Walaupun Tun keluar daripada Pejuang, Mukris pun tanda tangan proklamasi Melayu. Semua pergi tanda tangan proklamasi Melayu. Sanusi pergi tanda tangan proklamasi Melayu sebab mereka hendak Melayu disatukan. So, bagi saya, apa yang saya baca bila ada ikon-ikon Melayu daripada blok kerajaan yang menimbulkan isu berhubung proklamasi Melayu, barangkali mereka tak suka orang Melayu bersatu. Itu yang saya lihat lah. Ya? So, nak timbulkan cerita Bersatu dengan PAS ada masalah ni, apa cerita dia? Ya? Wakil Bersatu ada sana, naik presiden dia ada sana, dia tanda tangan. Ya, masa di PAS buat rumah terbuka di Kedah, ya, rumah terbuka hari raya, lebih 50,000 datang. 50,000, lebih 50,000 datang baru-baru ni. Hamzah Zainuddin mewakili Bersatu duk ada sana, meriah depa, tak ada masalah, ya. So nampaknya untuk mereka dah nampak gelombang Melayu Islam ni terlalu besar dan mereka dah nampak propaganda mereka gagal. So puak-puak pro kerajaan, maknanya Laskar Cyber ke apa ke, sedang menimbulkan cerita-cerita palsu di dalam social media. Awak fikir ini akan berjaya ke? Pergilah kat luar sana, tanya kat orang, pergi kedai kopi, tanya kat orang. Orang tak percaya. Orang nampak keterdesakan. Ya, orang nampak ini sebagai tanda-tanda keterdesakan. Kemudian lagi banyak ada charge kepada orang-orang pembangkang, lagi meluat orang Melayu Islam. Sebab macam mana kita nak percaya kerajaan yang hendak melawan rasuah, sedangkan kerajaan ni yang dakwa Zahid terlibat dalam skandal LCS, hitam putih dah keluar menerusi dokumen dinyah klasifikasikan, tapi dia tak disiasat, dia diberi ganjaran, dia dinaikkan pangkat sebagai timbalan Perdana Menteri. So kita akan lihat natijahnya pada PRN. There is nothing yang kerajaan sedang membuat yang sedang yang berjaya menjinakkan gelombang Melayu Islam. Gelombang ini makin besar dan ini adalah sesuatu perkara yang baik kerana orang Melayu Islam bersatu. Ya, so saya tak faham mereka ada masalah dengan perkara ni, dan lagi banyak masalah yang mereka ada dengan perkara ni lagi meluat orang Melayu Islam. So itu sahajalah saya nak komen. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.